Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kelas Matematik Tingkatan 1 hari ini kita masih lagi belajar bab 6 persamaan linear. Hari ini kita masuk standard pembelajaran yang baru iaitu 6.2, standard kandungan 6.2 dan standard pembelajaran hari ini ialah 6.2.1 mengenal pasti persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, jadi kita dah selesai belajar persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. So hari ini kita sambung lagi untuk mengenal pasti persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, dalam dua pemboleh ubah dan menghuraikan ciri-ciri persamaan tersebut. Dia sama macam persamaan linear dalam satu pemboleh ubah lah. Cuma sekarang bezanya dia ada dua pemboleh ubah. Okey, so untuk tajuk hari ini kamu buka buku teks muka surat 132. Okey, sebelum kita teruskan dengan contoh, kita lihat dulu nota ataupun catatan berkaitan dengan persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, persamaan linear dalam rajah di bawah, okey ada 3 dekat sini. Okey, mempunyai dua pemboleh ubah. Dengan kuasa setiap pemboleh ubah ialah 1. Sebab tu kita namakan persamaan ini ialah persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey. So ketiga-tiga contoh di bawah ini ialah dikenali sebagai persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Kenapa kita kata persamaan linear dalam dua pemboleh ubah? Kita lihat yang pertama. Okey, persamaan linear 6P tambah 4Q sama dengan 9. Okey, ada berapa pemboleh ubah? Ada 2, P dan Q. Dan kuasa untuk pemboleh ubah P dan Q ialah 1. Sebab tu kita katakan persamaan ini ialah persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Kita lihat pula contoh yang kedua. X tolak 2Y per 3 sama dengan 7. So, pemboleh ubah yang terlibat ialah pemboleh ubah X dan pemboleh ubah Y. Dan kedua-dua pemboleh ubah mempunyai kuasa 1. Okey. Dan yang ketiga, persamaan linear yang ketiga, 3H tolak 1 sama dengan 5K. So, ada dua pemboleh ubah iaitu H dan juga K. Dan kuasa untuk kedua-dua pemboleh ubah ini juga ialah 1. Jadi ketiga-tiga contoh ini merupakan persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. So kamu kena ingat betul-betul linear tu merujuk kepada kuasa. Linear tu mesti kuasa 1, pemboleh ubah tu huruf lah. Kalau untuk yang kita nak belajar hari ini, melibatkan dua huruf lah dalam setiap persamaan linear tu. Sebab kita nak belajar persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, persamaan linear dalam dua pemboleh ubah ialah persamaan linear yang mempunyai dua pemboleh ubah dan kuasa setiap pemboleh ubah ialah 1. Benda yang samalah yang saya sebut tadi tu. Nah, okey. So persamaan linear dalam dua pemboleh ubah boleh ditulis dalam bentuk umum. Okey, dalam bentuk umum iaitu AX tambah BY sama dengan C. Yang ni yang bentuk umum. Maksudnya operasi tambah. Ada selepas tanda sama dengan ada satu term, ada satu sebutan sahaja. Ini yang umum. Dia boleh jadi juga di depan ni ada satu sebutan, di belakang ada dua. Tapi yang umum yang macam ni lah. Yang ada dua term kat depan, selepas tanda sama dengan ada satu term. Iaitu pemboleh ubah duduk di bahagian depan. Iaitu ni nampak pemboleh ubah X dan Y ni pemboleh ubah lah. X dan Y ni merupakan pemboleh ubah. A dan B tu bukan sifar. Maksudnya A dengan B tu nombor lah. Boleh jadi nombor integer, perpuluhan dan juga boleh jadi pecahan. Okey, tadi kamu dah faham macam mana kita nak mengenali persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, seterusnya kita lihat contoh. Okey, terangkan sama ada persamaan yang berikut ialah persamaan linear dalam dua pemboleh ubah atau bukan. So, soalan ni nak kamu terangkan. Sebelum kamu terangkan, kamu kena pasti dulu. Jika betul, kamu tulis ya. Jika bukan, jika bukan persamaan linear dalam dua pemboleh ubah, kamu tulis bukan. Lepas tu, kamu kena bagi penerangan ringkas. Kenapa kamu kata ya dan kenapa kamu kata bukan. Okay, kita lihat yang pertama. 3P tolak Q sama dengan 6. Okay, kamu cek. Ada berapa pemboleh ubah? Ada 2 kan? P dan Q. Dan kuasa pemboleh ubah P dan Q adalah 1. Jadi jawapan kamu, yang pertama kamu tulis ya lah. Okey. Lepas tu penerangan kamu, persamaan ini mempunyai dua pemboleh ubah iaitu P dan Q. Nyatakan pemboleh ubah yang terlibat dan kuasa pemboleh ubah ialah 1. Sebab syarat linear mesti kuasa pemboleh ubah ialah 1. Okey.
Kita teruskan dengan contoh B. 7x kuasa 2 tambah 5y sama dengan 9. Okay, so kamu lihat dekat sini pemboleh ubah x ni kuasa 2. Jadi bila ada kuasa 2, jawapan kamu mestilah bukan. Bukan kerana kuasa pemboleh ubah x ialah 2. So kuasa tak boleh lebih daripada 1. Okay, dia masih kuasa 1 saja. Itu baru yang dikatakan linear. Okay, seterusnya 2 kurungan K tambah 8 sama dengan 5K. So, kamu lihat kat sini pemboleh ubah memanglah nampak ada 2. Tapi pemboleh ubah tersebut pemboleh ubah yang sama. K dan juga K. Jadi, jawapan ialah bukan. Kerana persamaan ini mempunyai satu pemboleh ubah sahaja. Nah, dia syarat kena ada 2 pemboleh ubah. Yang keempat, iaitu D. Y per 6 tambah 4 sama dengan negatif 2X. So, ini pemboleh ubah Y, yang ini pemboleh ubah X dan kuasa kedua-duanya adalah 1. Jadi, jawapan kamu ialah ya. Persamaan ini mempunyai 2 pemboleh ubah iaitu Y dan X. Dan kuasa pemboleh ubah ialah 1. So, waktu kamu buat soalan macam ni, kamu kena tengok, perhati betul-betul. Kenal pasti betul-betul, baru kamu tulis jawapan. Okay? Sebab kat situ adalah soalan-soalan yang bagi kamu keliru. Sebenarnya soalan macam ni, kamu tak boleh salah lah. Soalan mudah, soalan direct. Jadi kamu tolong perhati betul-betul, baca kehendak soalan dan jawab dengan tepat. Okey, kita sambung lagi kelas kita dengan standard pembelajaran 6.2.2. Okey, membentuk persamaan linear. So, sama dengan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Untuk persamaan linear dalam pemboleh ubah pun kita boleh membentuk persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey. Berdasarkan situasi, berdasarkan satu penyataan atau situasi. So, kita baca penyataan atau situasi yang diberi dan kita bentuk persamaan linear dan sebaliknya. Sebaliknya maksudnya soalan bagi persamaan linear, kita bentuk penyataan atau situasi. So, benda yang kamu dah belajar masa 6.1, benda itu jugalah yang kamu akan belajar dalam 6.2. Okay, untuk standard pembelajaran yang ini, kamu rujuk buku teks muka surat 133. Okey, kita lihat contoh. Okey, contoh bentuk persamaan linear dalam dua pemboleh ubah bagi setiap yang berikut. So, ini adalah contoh yang kita kena bentuk persamaan linear. Situasi diberi, kamu kena bentuk persamaan linear. Okey, so kita lihat contoh A, beza. So, ini kata kunci dia, beza. So, bila kamu baca, kamu kena tahu kata kunci, lepas tu kamu kena link dengan operasi matematik. Operasi matematik ada 4. Tambah, tolak, darab, bahagi. So, bila perkataan beza, beza mesti operasi apa? Tolak, betul tak? So, sekejap lagi, bila kamu bina persamaan linear, mesti ada operasi tolak lah. So, beza, perkataan beza itu merujuk kepada operasi tolak. So, dalam situasi, dalam penyataan, di dalam soalan tu ada perkataan yang membantu kamu untuk membina persamaan linear. So, beza antara dua nombor. Dua nombor. So, dua nombor tu, dia bagi tahu tak nombor apa. So, tak tahu nombor apa. So, yang inilah kita kena wakilkan dengan pemboleh ubah dua nombor ni. Okay, kita tak tahu nombor apa. So, ialah. So, bila ada perkataan ialah ni, bermakna di sinilah kita letak tanda sama dengan. Selalu soalan macam tu saja. Dia ulang-ulang perkataan yang macam tu saja. So, kita dah faham bila baca situasi ada perkataan beza bermakna operasi tolak. Dua nombor tu tak tahu nombor apa. So, bila benda yang kita tak tahu nilai dia, kita wakilkan dengan pemboleh ubah. So, sekejap lagi waktu kita bina persamaan mesti ada dua pemboleh ubah. Dan jawapan apabila kita tolak kedua nombor itu, jawapannya ialah 18. So, jawapan kamu nanti persamaan linear yang dibina, okey, tanda sama dengan, selepas tanda sama dengan 18 lah. Ialah 18. So, ialah tu merujuk kepada jawapan. So, sama dengan 18. Di depan ni lah kamu kena bina persamaan, iaitu yang melibatkan operasi tolak. Dua nombor. Dua nombor tu tak tahu kamu nak guna huruf apa untuk mewakili dua nombor yang kamu tak tahu tu. Kamu gunalah apa-apa sahaja nombor. Kalau dalam buku teks dia guna huruf P tolak Q. Kenapa tolak? Ni dekat sini lah. Perkataan beza. Okay. So, kalau saya tak nak guna seperti dalam buku teks, saya nak guna huruf lain. Contoh, saya nak guna huruf M. M
tolak N. Boleh juga. So, M tolak N sama dengan 18. So, guna huruf yang biasa digunakan dalam matematik lah. Okay, P, Q, R, S, M, N, X, Y. Dan huruf tu mesti huruf kecil lah. Jangan letak huruf besar. Pemboleh ubah mesti huruf kecil. Okay, boleh ha? Okay, seterusnya contoh B. Simpanan wang saku Ahmad. Okay, ada 2 dekat sini. Ahmad. Okay. Berapa simpanan wang saku Ahmad? Okay. RMX. Maksudnya tak tahu berapa. Dan simpanan wang saku Norita ialah RMY. So, ada 2 orang individu lah kat sini. Ahmad dengan Norita. Kedua-dua individu ni menyimpan duit dan jumlahnya kita tak tahu. Untuk Ahmad, jumlah yang dia simpan RMX. Untuk Norita, jumlah wang saku yang disimpan ialah wang saku yang Norita simpan ialah RMY. Jumlah. Okey, perkataan jumlah. Okey, di sini ada perkataan jumlah. So, jumlah simpanan wang mereka. Jumlah bermakna operasi apa? Tambah. So, bermakna kamu punya persamaan linear nanti akan ada simbol tambah lah. Nah, jumlah simpanan wang mereka ialah. So, dekat ialah ni nanti kita letak tanda sama dengan, selepas tanda sama dengan RM600 ni lah. Cuma kamu kena ingat balik, dalam persamaan linear, unit tidak perlu ditulis. Maksudnya di sini untuk soalan ni unit yang terlibat ialah RM. So dalam jawapan kamu jangan letak RM. So macam mana kamu nak susun, nak atur persamaan linear kamu? Jadi kita dah tahu operasi tadi tambah. So kita letak sama dengan, selepas tanda sama dengan 600. So jumlah wang saku Ahmad berapa? Simpanan wang saku Ahmad RMX. So kita ambil X sahaja, huruf X. Sebab jumlah tadi kan? Tambah wang saku Norita ialah RMY. So, tambah Y. Sama dengan 600. So, boleh tak kamu tukar huruf ni? Ahmad tukar jadi P. Norita tukar jadi Q. Boleh tak? Untuk soalan ni tak boleh tukar huruf. Sebab dah di dalam soalan dah dinyatakan huruf. Dah diberikan huruf RMX. So, kamu kena guna huruf X untuk Ahmad. Untuk Norita, kamu kena guna Y. Tak boleh tukar huruf lain sebab dalam penyataan dah ada huruf yang telah ditetapkan. Macam soalan A tadi, dia tak bagi tahu huruf apa. Dia sebut 2 nombor saja. So, gunalah apa-apa huruf yang kamu nak guna. Okey. So, boleh faham situasi soalan A dan soalan B. Okey, kita sambung lagi. Satu lagi contoh untuk membina ataupun membentuk persamaan linear. Okay, contoh C. Sebuah bas dan sebuah van. So, bermakna ada 2 kenderaan bas dan van. Masing-masing dapat membawa M. Maksudnya bas boleh bawa M penumpang dan van boleh bawa N orang penumpang. Okay, so bermakna bas diwakili dengan huruf M. Manakala van diwakili dengan huruf N. Okay. Jumlah penumpang. Jumlah. Perkataan jumlah lagi kat sini. Okey, jumlah penumpang yang dibawa oleh 2 buah bas. Bermakna bas ni ada 2 buah bas. Okey, 2 buah bas. Dan 5 buah van. Van ada 5 buah. Okey. Ialah 100 orang. So, macam mana kita nak bina persamaan linear? Ialah 100 orang. Bermakna sama dengan 100. Okey. So, tadi kat sini lah 2 buah bas. 2 buah bas bermakna 2 darab dengan M lah. Untuk bas, penumpang yang dia boleh bawa ialah M orang. So, bermakna kita kena darab dengan 2 buah bas. So, bermakna kita akan dapat hasilnya 2M. Okey. Lepas tu nak tolak ke nak tambah? Dekat sini ada perkataan jumlah tadi kan? Tambahlah. Tambah dengan penumpang yang boleh dibawa oleh van ialah N orang. Van ada 5 buah. So, bermakna 5 darab N. So, jadi 5N. So, jawapan kamu ialah 2M tambah 5N sama dengan 100. Okey. Okey, contoh yang berikutnya.
Okey, terbalik daripada contoh yang tadi. Kalau tadi dia bagi satu situasi. Dia bagi situasi. Dia bagi satu situasi, kita kena tulis, kita kena bina persamaan linear. Untuk contoh ini, tulis situasi pula. Okey, tulis situasi bagi setiap persamaan linear dalam dua pemboleh ubah yang berikut. Okey, maksudnya kita bina satu situasi lah. Okey, so dia bagi kat sini persamaan linear yang diberi P tolak Q sama dengan 6. Dengan keadaan P dan Q masing-masing mewakili bilangan murid lelaki. Maksudnya P tu lelaki, P tu L lelaki, dan murid perempuan. So Q tu murid perempuan. Okey, kena tahu, jangan tersilap pula. Okey, setiap huruf tu mewakili murid lelaki P, murid perempuan Q, yang menyertai suatu ekspedisi yang diadakan pada cuti sekolah yang lalu. Okey, so macam mana ni kita nak bina persamaan linear untuk kita nak bina situasi. So bermakna P ni lelaki. Ni dekat persamaan linear ni, P ni lelaki, Q tu perempuan. Okey, bermakna antara ayat yang kita boleh tulis ialah lelaki tolak perempuan sama dengan 6. Maksud dia, lelaki tolak perempuan sama dengan 6. So bermakna murid lelaki lebih daripada murid perempuan lah, betul tak? Sebab lelaki tolak perempuan. So antara ayat yang kamu boleh tulis, bilangan situasi lah ni yang kamu nak bina ni, ayat lah. Bilangan murid, murid lelaki. Sebab lelaki duduk depan. So bilangan murid lelaki lebih 6 lah. Lebih sebab dia tolak kan. So bilangan murid lelaki 6. 6 orang. 6 orang. Saya tulis ringkas lah. 6 orang lebih daripada murid perempuan lah. Daripada murid perempuan. Murid perempuan. Ini antara ayat yang kamu boleh buat. Tapi kalau kamu buat ayat yang berlainan tetapi membawa maksud yang sama dengan situasi yang diberi, tak ada masalah. Bilangan tetapi mesti berkaitan dengan murid lelaki, murid perempuan lah. Tak bolehlah tukar situasi tu dengan bilangan buku ataupun bilangan buah ke, tak boleh lah. Sebab di sini dia bagi tahu bilangan P tu merujuk kepada murid lelaki, Q tu merujuk kepada murid perempuan. So mesti ada perkataan murid lelaki dan murid perempuan lah. Cuma nak bagi tahu lebih ke kurang ke, sama banyak ke, macam tu lah maksud dia ayat dia. Bilangan murid lelaki 6 orang lebih daripada murid perempuan yang menyertai ekspedisi. Macam tu lah. Yang belakang ni nanti kamu sambung. Yang menyertai suatu ekspedisi pada cuti sekolah yang lalu. Yang tu kamu sambung. Kalau saya nak tulis, dia ambil masa sikit. Okey, yang penting ada kat sini. Bilangan murid lelaki 6 orang lebih. Itu kata kunci dia tu. 6 orang lebih daripada murid perempuan yang menyertai ekspedisi pada cuti sekolah yang lalu. Okey. Kita tengok pula situasi B. Persamaan diberi 4X tambah 5Y sama dengan 35. Dengan keadaan X dan Y masing-masing mewakili harga dalam RM sepinggan nasi lemak dan sepinggan mi goreng. Bermakna X tu, 4X tu nasi lemak, 5Y tu mi goreng. So tambah. So bila tambah, mestilah ada perkataan jumlah, betul tak? Tambah tu merujuk kepada jumlah, operasi tambah. Yang tadi operasi tolak. Okey. So bermakna kat sini mesti ada perkataan tambah lah sebab mesti ada perkataan jumlah lah sebab operasi tambah. So ayat kamu boleh tulis jumlah apa? Jumlah harga lah, betul tak? Jumlah harga. Okey, harga 4X tadi apa? 4X tu adalah nasi lemak. So bermakna jumlah harga 4 pinggan atau 4 bungkus.
Oh, sepinggan. Dia tulis pinggan. Kena tulis pinggan lah. Tak boleh tulis bungkus. 4 pinggan. Pinggan nasi lemak. Okey. Ikut penjodoh bilangan dia tulis kat sini. Kalau bungkus, bungkus lah. Kalau kat sini dia bagi sepinggan ni. Dia ada perkataan sepinggan. So, kena guna pinggan lah. 4 pinggan nasi lemak. Okey. Dan apa? Dan. Okey. 5Y tu merujuk kepada apa? Dan 5 pinggan. 5 pinggan mi. Okey. 5 pinggan. 5 pinggan mi goreng. Okey. Mi goreng ialah. Okey. Mi goreng. Okey. Ialah berapa? Dalam penyataan, dalam situasi boleh bubuh unit. Jangan tak letak unit pula. Dalam persamaan linear saja tak boleh letak unit. Ialah ni lah. Sama dengan 35 kan? Ialah, letaklah unit dia RM. Jangan tak letak unit pula. RM 35. So, ini penyataan yang kamu bina daripada persamaan linear yang diberi. So, bila kamu buat soalan, dalam penyataan tu, dia ada bagi tahu mewakili apa. So, kena tahu huruf-huruf tu mewakili apa. So, bila kamu nak buat situasi, nak buat ayat, kena gunalah perkataan-perkataan yang telah ditetapkan. Kena guna unit yang telah ditetapkan. Okey, kita dah sampai ke penghujung kelas. Okey, untuk hari ini saya nak kamu siapkan 2 latihan. Iaitu latih diri 6.2A, buku teks muka surat 132. Dan juga latih diri 6.2B, buku teks muka surat 133 sehingga muka surat 134. Okey, ada sambungan soalan untuk latih diri 6.2B dekat muka surat 133 dan ada sambungan satu lagi soalan di muka surat 134. Okey, selamat belajar dan kita jumpa lagi untuk kelas yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.